hidangan ini bersama dengan beberapa orang sahabat yang lain. Makan dengan beberapa orang sahabat yang lain. Lalu tiba-tiba daging ini boleh bercakap. Dan daging ini menyatakan bahawa dia telah diracun. Daging ini yang beritahu Nabi bahawa dia telah diracun. Maka Nabi SAW melemparkan daging ini dan memanggil orang-orang Yahudi yang ada. Diperintahkan supaya dipanggil. Ijma'u ilaiha man kadaha huna min Yahud. Panggil belaka mana-mana Yahudi yang ada. Hak mana Yahudi yang ada ni pakat mari belaka. Dan Nabi tanya dengan satu soalan. Hal antum sadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu. Selepas berlalu beberapa perbualan di antara Nabi dengan orang-orang Yahudi ini, Nabi tanya satu soalan. Adakah kamu akan bercakap benar sekiranya aku tanya sesuatu kepada kamu? Kalau aku tanya benda, kamu menerayak ke tak? Sengati ke tak? Nabi tanya dulu. Maka mereka kata, faqalu na'am ya Abul Qasim, kami akan mengiyakan. Lalu tanya Rasulullah, adakah kamu telah meletakkan racun di dalam daging ini? Mereka kata, na'am, betul, kami telah letak. Mengaku selalu tetaskan. Mengaku selalu ni. Jadi puak Yahudi dia buat benda, bila Nabi tanya dia mengaku, tak ada nak cara dia mahkamah, tetaskan. Kalau cara mahkamah heret lama juga berkali. Maka Nabi bila tanya, Yahudi ni jawab, betul, kami telah meletakkan racun. Maka Nabi tanya, kenapa kamu buat begini? Maka kata mereka, aradna in kunta kaziban nastarih wa in kunta nabiyyan lam yadur. Kami nak buktikan kalau kamu merupakan seorang nabi yang palsu, dakwaan kamu merupakan dakwah yang tak betul, maka kami akan selamat, kamu dah mati dah. Dah kamu kata mu nabi, kalau mu pelawak, maka kami selamat, kamu mati dah, sebab mu kena racun. Tetapi kalau kamu ini betul-betul seorang nabi, kami percaya bahawa daging yang diracun ini tidak akan memberikan mudarat kepada kami. Ini dakwaan mereka. Maka Nabi SAW melepaskan pergi wanita ini, wanita yang meracun ini. Cuma di dalam beberapa riwayat yang lain, wanita ini ditangkap semula dan dibunuh kerana kematian beberapa orang sahabat Nabi akibat daripada makan daging tersebut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, peristiwa daging diracun ini berlaku di dalam tahun yang ke-7 Hijrah. Nabi SAW diracun pada tahun yang ke-7 Hijrah. Tetapi walaupun demikian, walaupun Nabi tak makan daging ini, kerana Nabi telah meletakkan daging ini di mulutnya, maka racun itu menular masuk ke dalam tubuh suci baginda Rasulullah SAW. Tak letak, tak makan, tapi letak saja. Letak saja dah masuk dalam tubuh Nabi, yang menyebabkan akhirnya bila hampir pada saat kewafatan baginda, maka Nabi menyatakan, aku masih lagi terasa sakitnya racun di dalam medan Khaybar. Aku rasa kesan daripada racun Khaybar itu terasa sehingga pada hari ini, dan memberikan mudarat sehingga dikatakan membawa kepada kematian baginda Rasulullah SAW. Maka oleh demikian, sebahagian para ulama berpandangan bahawa kematian Rasulullah ini ialah mati syahid. Syahid kerana apa? Syahid kerana diracun oleh orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, bangsa Yahudi bukan sekadar mereka meracun baginda Rasulullah, bahkan mereka menyihir baginda Rasulullah. Sampai kepada peringkat yang lain, mereka menunjukkan sihir mereka kepada Rasulullah. Dalam satu hadis, kata Aisyah radhiyallahu anha, suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta kana yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'aluhu hatta kana zata yawmin da'a wa da'a thumma qala ash'arti anna Allah aftani fima fihi shifaa'i atani rajulani faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akharu 'inda rijlayya faqala ahaduhuma lil akhar ma waja'a ar-rajul qala matbubun qala wa man tabbahu qala Labid bin al-Aqsam qal fi maza qala fi mushtin wa mushaqatin wa juffin tal'atin zakarin qala fa inna huwa qala fi bi'ri zarwan fa kharaja ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma raja'a fa qala li Aisyah hina raja'a nakhluha ka'annahu ru'usus syayatin faqultu istakhrajatahu faqala la amma ana faqad shafani Allah wa khashitu an yusira zalika 'ala an-nas syarran summa dufinat al-bih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disihir. Kali Nabi telah disihir.
Nabi disihir sehingga Nabi merasakan bahawa dia telah melakukan sesuatu padahal dia belum melakukannya. Para ulama berselisih pandangan apa yang dilakukan oleh Nabi yang dia rasa dia dah buat sedangkan dia tak buat. Sebahagian daripada muhaddisin menyebut Nabi SAW tidak boleh mempergauli isteri-isterinya. Nabi tak boleh bergaul dengan isterinya. Kenapa? Kerana sihir daripada seorang Yahudi. Yahudi ni sihir Nabi SAW sehingga Nabi tidak boleh mendekati isteri-isterinya. Maksud tidak boleh mendekati, tidak boleh untuk bersama, tidur sekali dengan isterinya. Sihir ini tidak menjejaskan sifat Nabi, seorang Nabi tidak. Jangan kita kata Nabi disihir, masa Nabi disihir itulah apa-apa yang keluar daripada mulut Nabi tak boleh dipercayai. Tidak. Sihir ini tidak menjejaskan minda dan kekuatan fikiran Nabi, tidak. Cumanya Nabi tidak boleh bersama dengan isteri-isterinya. Lalu bila Nabi disihir, suatu hari dalam keadaan Nabi disihir ini, Nabi bertanya dengan Aisyah, "Wahai Aisyah, aku rasa-rasa seolah-olah Allah Ta'ala sudah hantar penawar kepada ini." Bagaimana penawarnya? Kata Nabi, semasa aku tidur, tiba-tiba datang dua lelaki. Semasa aku tidur, aku mimpi mari dua orang lelaki. Orang lelaki ni mari, duduk mana? Satu duduk di kepala, satu duduk di kaki. Satu duduk kepala, satu duduk kaki. Maka bertanyalah salah satu lelaki ini kepada lelaki yang lain. Lelaki ini ialah malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada mimpi Nabi, mereka berdialog di hadapan Nabi. Dialognya bagaimana? Yang si A tanya si B, apa sebab lelaki ini? Lelaki ini kena apa? Jawab si malaikat satu lagi, matbubun. Lelaki ini telah disihir. Tibbun maknanya ubat, tabib maknanya doktor. Kita kata matbubun dalam kis ini bukan diubat tapi makna disihir. Lelaki ini telah disihir, iaitu Nabi sedang disihir. Wa man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Terus diberitahu dalam mimpi Nabi, yang menyihirnya ini ialah Labid bin Al-Aqsam. Yang menyihirnya ialah Labid bin Al-Aqsam. Bagaimana dia menyihirnya? Dia sihir Nabi dengan diambil rambut Nabi, diikat pada sikat dan dilikat pada pelepah tamar jantan dan dikambus di dalam telaga yang bernama Bi'ru Zarwan. Kambus dalam telaga. Dia ambil rambut Nabi, dia letak di pelepah, dia ikat dengan sisir Nabi dan dia letak dalam telaga. Ni cara dia sihir Nabi. Bagaimana dia mendapat rambut Nabi? Dia ambil lagu mana rambut Nabi? Diceritakan dalam riwayat yang lain bahawa yang mengambil rambut Nabi ini ialah seorang pembantu yang bekerja dengan Nabi. Pembantu ni budak Yahudi yang bekerja dengan Nabi, dia curi rambut Nabi, dia bagi kepada tok bama Yahudi yang namanya Labid bin Al-Aqsam. Pembantu sendiri yang mensabotaj kata sekalian. Jadi tak peliklah kalau pembantu sendiri ngaku kena lewat dan sebagainya. Pelik apa yang masalah pembantu ni. Benda-benda ni jadul lah rupa-rupa kan. Sebab tu nak cari orang hak duk rapat dengan kita ni kena hati-hati tu sekalian. Kena hati-hati. Bimbang takut mengaku macam-macam lelah lah kita tu. Mula-mula aku cakapi je tak kan. Lepas tu ngaku macam-macam. Ngaku macam-macam. Kena berapa kali? 9 kali dah benar tu sekali. 9 kali dah benar. Tapi bila bersumpah sekali je dia kata. Sumpah sekali je. Hak duk royak tu 9 kali kena tak kan. Dia ni gagah. Hak dikata kelewat dia ni sakit tulang belakang tak kan. Kau mulak dulu kau lagu mana tak kan. Ni kena kacak kasar tak kan. Kolak dulu kau lagu mana nak kan? Kau 8 kali ni lepas tu masuk kali 9 baru bahasa nak repot kau lagu mana? Ini kadang-kadang benda seperti ini ni menjadi kita ni syok wasangka terhadap kenyataan pihak-pihak yang tertentu. Balik pada cerita kita, pembantu Nabi, dia ambil rambut Nabi, dia balut di pelepah tamar, dan dia bagi pada Labid bin Al-Aqsam, dia balut di pelepah tamar jantan dengan sikat Nabi dan dikambus dalam telaga Bi'ru Zarwan. Bila kambuh dalam telaga, Nabi merasa dirinya ni seolah-olah tidak bermain. Ini cara mereka menyihir Nabi. Maka bila malaikat ni bagi tahu Nabi bahawa benda ni berada di Bi'ru Zarwan, Nabi SAW pergi ke tempat ini, Nabi ambil, dikeluarkan dan dikambus telaga tersebut. Dan hasil daripada peristiwa Nabi disihir inilah turunnya ayat yang kita namakan sebagai Al-Mu'awwizatani, dua pelindung. Maksud dua pelindung itu surah yang mana? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dinamakan dua surah ini sebagai al-mu'awwizatani, iaitu dua pelindung. Maka oleh demikian kita baca doa ini untuk melindungi kita daripada ilmu sihir.
Kita berasa kena buat sikit ke lagu mana ke, kita berasa tak sedap ke, kita baca al-mu'awwizata ni. Baca dua pelindung ini. Baca dua qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kedua-dua surah ini turunkan bersama sebagai suatu pemberitahuan kepada Nabi cara untuk mengelakkan daripada disihir.